Dr. Arif Aizuddin. Pada kali ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk 22 bulan pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Dalam kumpulan saya terdiri daripada saya, Azri binti Roslan, Nek Suria binti Supardi, Nur Hayati binti Ismail dan Nurjannah binti Mat Saad. Saya mulakan dengan pengenalan. Pada Rabu 9 Mei 2018, Pilihan Raya Umum PRU yang ke-14, kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional BN, kemudian rakyat memberi mandat pemerintahan kepada Pakatan Harapan PH. Ia juga dikenali sebagai era Malaysia Baru. Pemerintahan PH hanya mampu bertahan selama 22 bulan yang bermula pada Mei 2018 sehinggalah Februari 2020. Malaysia Era Baru. Pakatan Harapan PH iaitu parti gabungan yang disertai oleh Parti Keadilan Rakyat PKR, Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Warisan Sabah Warisan dan Parti Amanah Negara PAN. PH membentuk kerajaan apabila memenangi 121 kerusi parlimen dengan majoriti mudah. Manakala Barisan Nasional BN mempertahankan kerusi sebanyak 79 dan Parti Islam Se-Malaysia iaitu PAS pula sebanyak 18 kursi di parlimen. Rakyat Malaysia berharap untuk menyaksikan perubahan negara ke arah pemerintahan dan tadbir urus yang lebih matang dan maju dari segenap aspek. PH juga telah memberi janji melalui manifesto PRU 14 di dalam buku harapan, iaitu membina negara memenuhi harapan. Perkara-perkara yang dijanjikan oleh PH dalam buku harapan di antaranya ialah penghapusan keseluruhan tol yang membebankan rakyat. Harga runcit petrol akan sentiasa diselia dan dikawal. Good and Service Tax iaitu GST akan dihapuskan. Pelaksanaan Automated Enforcement System AES akan dibatalkan. Peningkatan dari unit rumah mampu milik bagi golongan kurang berkemampuan. Meningkatkan peluang pekerjaan bagi golongan belia dan lain-lain. Malaysia Baru akan mengamalkan prinsip demokrasi yang berpandukan undang-undang dan menolak dengan sejauh-jauhnya kleptokrasi. Harapan rakyat supaya Kerajaan Malaysia Baru dapat menilai dan mengambil iktibar dari kegagalan dan kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu dan seterusnya melaksanakan pentadbiran negara yang ikhlas, berintegriti dan telus. Sekarang saya serahkan kepada kawan saya, Puan Nek Suria. Dipersilakan. Terima kasih Azrin. Okay. Saya akan menerangkan berkenaan dengan 10 janji 100 hari Kerajaan PH. Okay, berikut adalah 10 janji 100 hari yang dipaparkan kat slide. Okay, yang pertama, 10 janji dalam 100 hari Kerajaan PH adalah dapati bahawa Kerajaan PH telah berjaya melaksanakan janjinya semasa PRU di mana dalam tempoh masa 100 hari terdapat 10 janji yang menjadi teras manifesto PH akan dilaksanakan sekiranya PH berjaya mengambil alih kerajaan. Yang pertama adalah memasukkan GST yang telah diperkenalkan pada kadar 6% pada 1 April 2015 dengan rancangan untuk menggantikannya dengan cukai yang lebih adil, mesra rakyat dan mesra usahawan. Okey, yang kedua adalah memperkenalkan semula subsidi petrol yang telah dibatalkan mulai 1 Disember 2014 tetapi ia merupakan pemberian subsidi bersasar di mana hanya kumpulan yang layak sahaja dengan motosikal di bawah 125cc dan kenderaan di bawah 1300cc sahaja. Yang ketiga,
memperkenalkan skim kumpulan simpanan pekerja untuk suri rumah dengan 2% sumbangan oleh suami yang bekerja dan RM50 sebulan oleh kerajaan. Yang keempat, dalam pelaksanaan untuk menghapuskan hutang peneroka FEDA yang berjumlah di antara 4 hingga 5 bilion. Okay, next. Seterusnya, membenarkan pinjaman PTPTN, pinjaman pelajaran persekutuan menangguhkan pembayaran balik sehingga mereka memperolehi RM4,000 sebulan dan tiada lagi penyenaraian hitam peminjam seperti sebelum ini. Okay, yang seterusnya menyamakan dan meningkatkan gaji minimum bulanan kepada RM1,500 bagi seluruh Malaysia menjelang penggal pertama dan boleh disemak setiap 2 tahun dengan kerajaan menyumbang separuh daripada kenaikan gaji. Tangga gaji minimum yang ditetapkan sebelum ini adalah RM1,000 bagi Semenanjung Malaysia dan RM920 di Malaysia Timur. Seterusnya, kerajaan PH turut membuat janji memperkenalkan subsidi tahunan RM500 sebagai pembiayaan rawatan asas bagi setiap keluarga berpendapatan rendah B40 di klinik swasta berdaftar. Yang seterusnya, mewujudkan jawatankuasa khas Kabinet untuk menyemak Perjanjian Malaysia 1963. Okay, next. Yang kesembilan, melancarkan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat satu Malaysia Development Berhad, agensi-agensi kerajaan seperti MARA dan FELDA, tabung haji serta menambah baik tadbir urus dan menukar pentadbiran badan-badan yang terlibat. Yang ke-10 adalah membuat kajian semula secara lebih teliti ke atas semua projek-projek besar kerajaan kepada negara luar. Seterusnya, penerjemah akan menerangkan berkenaan pencapaian Pakatan Harapan. Okey, terima kasih kepada Puan Nik Suria. Saya akan meneruskan pembentangan ini iaitu pencapaian Pakatan Harapan. Antara pencapaian Pakatan Harapan yang dikemukakan sepanjang 11 bulan pemerintahan iaitu kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara melaksanakan perubahan dalam beberapa perkara iaitu meluluskan Rang Undang-Undang Perhimpunan Aman Pindaan 2019 yang mana memendekkan tempoh notis, membenarkan bantahan jalanan dan menjadikan kegagalan untuk memberitahu pihak berkuasa tentang sebarang perhimpunan sebagai kesalahan yang boleh dikompang. Mengalih keluar Seksyen 15(2)(c) UUCA yang menghalang pelajar daripada mengambil bahagian dalam aktiviti politik dalam kawasan universiti. Memansuhkan Akta Anti Berita Palsu 2018 pada 9 Oktober 2019, mengenakan moratorium ke atas hak asutan pada Oktober 2018. Seterusnya, pembelaan hak asasi manusia iaitu dengan membatalkan semua undang-undang berkaitan hukuman mati, mandatori serta penubuhan Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis di mana rang undang-undang telah ditambah baik untuk diangkat ke Parlimen. Antara lain ialah keharmonian dalam negara iaitu penggubalan rang undang-undang Suruhanjaya Keharmonian dan Rekonsiliasi Nasional, projek perintis oleh Gabungan Bertindak Malaysia, sebuah gabungan komuniti sosial dan yang tidak berpartisan, berbilang etnik, pelbagai kepercayaan untuk bekerjasama dengan komuniti B40 ke arah kewujudan bersama secara aman dan permekasaan komuniti. Matlamat pembangunan mampan adalah penubuhan kumpulan rentas Parlimen Parti Parlimen Malaysia yang merupakan duipartisan dan terdiri daripada pelbagai pihak seperti ahli parlimen, civil society organisation, pertubuhan bukan kerajaan NGO, ahli akademik serta individu dari sektor awam dan swasta untuk membincang,
meneliti dan mengemukakan laporan cadangan-cadangan kepada Parlimen atau jawatan kuasa mengenai sesuatu isu. Alam sekitar juga ada di dalam ini juga, iaitu mengkaji semula Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan menggantikannya dengan Akta Perlindungan Alam Sekitar yang baharu, iaitu menggubal Undang-Undang Malaysia mengenai pencemaran jerubu, rentas sempadan. Kajian teknikal telah ditugaskan dan perundingan awam telah dijalankan pada 21 Mac 2020. Hak wanita juga telah ditingkatkan, iaitu dengan menggubal rangka kerja perlembagaan dan perundangan. Sebuah pasukan projek khas Akta Kesaksamaan Gender telah ditubuhkan. Pada April 2019, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengumumkan pembentukan pasukan projek khas yang terdiri daripada wakil kerajaan, NGO dan ahli akademik untuk membincangkan dan menyediakan draft undang-undang kesaksamaan jantina. Kementerian ini merangka RUU gangguan seksual dan draft pindaan Akta Pekerjaan 1955, iaitu pindaan Undang-Undang 90 Hari Cuti Bersalin, peruntukan anti diskriminasi termasuk berdasarkan jantina, waktu kerja yang fleksibel, cuti bergaji 1 hari mingguan untuk pekerja rumah tangga dan 3 hari cuti paternity. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Puan Nurhayati untuk meneruskan lagi pembentangan ini. Terima kasih. Baik, kejatuhan Pakatan Harapan akan menyentuh tentang faktor yang mendorong kepada kegagalan pemerintahan PH. Buat julung kalinya berlaku peralihan tampuk pemerintahan negara daripada kerajaan BN kepada gabungan baru iaitu PH. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, sokongan majoriti rakyat kepada PH adalah dengan harapan bahawa kerajaan era Malaysia Baru ni mampu membuat perubahan dari pelbagai aspek, khususnya kepada tadbir urus negara. Tapi setelah hanya 22 bulan kerajaan PH memerintah, kestabilan ekonomi negara terus mendapat perhatian dan kerajaan PH terpaksa menerima kritikan berterusan daripada majoriti rakyat Malaysia. Keadaan politik pada ketika itu menjadi isu hangat dan menimbulkan keresahan kepada seluruh rakyat maupun kerajaan itu sendiri. Pelbagai faktor yang telah mendorong kepada kegagalan pemerintahan PH. Di antaranya adalah PH dianggap gagal untuk menunaikan janji yang disenaraikan dalam manifesto Buku Harapan mereka sendiri, dan perkara ini telah mengundang pelbagai kritikan dan tumahan masyarakat terhadap kerajaan. Antara lain krisis politik dalaman dalam kerajaan PH sendiri, di mana beberapa pemimpin Bersatu dan PKR pada ketika itu bertindak keluar dari gabungan dan membentuk satu pakatan baru bersama PAS, UMNO dan beberapa parti lain di Sarawak, dan membentuk kerajaan baru tanpa melalui pilihan raya. Antara lain, penularan virus COVID-19 dan isu-isu hangat yang sensitif yang telah timbul tidak ditangani dengan baik. Dan kejatuhan era Malaysia Baru ni amat berkait rapat dengan kemeluk politik dalaman serta isu perkauman yang menyebabkan ketegangan antara kaum berlaku dalam Malaysia. Isu perkauman yang menyebabkan ketegangan kaum di Malaysia semasa PH memerintah gagal ditangani dengan baik sehingga mewujudkan rusuhan di kuil Seafield Subang Jaya. Kesan daripada rusuhan tersebut telah mengakibatkan kematian seorang anggota bomba, dan ini menambahkan lagi kemarahan rakyat pada pihak kerajaan. Isu ini ditambah pula dengan kenyataan daripada ahli politik DAP yang mengatakan serangan ke atas kuil tersebut dilakukan oleh sekumpulan orang Islam, dan ini memberi impak yang cukup besar
terhadap keharmonian kaum di Malaysia. Tindakan Peguam Negara sendiri pada ketika itu telah meningkatkan lagi ketegangan antara kaum apabila beliau membebaskan suspek yang terlibat dengan kematian anggota bomba tersebut. Dari segi isu pendidikan, pengiktirafan sijil Unified Examination Certificate UEC dalam sistem pembelajaran dan diterima sebagai syarat utama untuk memasuki IPTA turut menjadi perbualan dan penyebab kepada kejatuhan Pakatan Harapan. Pengenalan kepada seni had yang dimasukkan sebagai sebahagian daripada Sukatan Mata Pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 KSSR pada ketika itu, dan pengenalan tulisan Jawi di sekolah vernakular juga dibantah oleh sebahagian besar masyarakat bukan Bumiputera. Kejatuhan Pakatan Harapan juga, next slide please. Kedudukan Islam dan kaum Melayu Bumiputera juga tergugat dengan penularan isu perkauman yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh kerajaan PH. Ini telah menaikkan sokongan terhadap UMNO dan PAS, di mana telah dibuktikan melalui kekalahan PH dalam beberapa siri pilihan raya kecil. Keresahan kaum Melayu yang menganggap bahawa DAP sedang menguasai kerajaan secara belakang tabir juga menjadi faktor kepada kejatuhan kerajaan PH ini. Isu sensitif seperti lambang salib setinggi bangunan, isu ISET, perhimpunan LGBT, penganjuran Oktoberfest dan pendedahan video gerakan Kristianisasi yang menggugat kepentingan Melayu Islam juga merupakan antara punca kejatuhan PH. Dan dapat dilihat bahawa kemuncak kejatuhan kerajaan ini berlaku apabila kepimpinan kanan PH itu sendiri membentuk satu gabungan kerajaan baru yang dikenali sebagai Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni merupakan satu gabungan yang rapuh dalam landscape politik Malaysia. Setiap parti dalam gabungan PN mempunyai kekuatan yang hampir sama, dan sekiranya ada parti yang keluar dari gabungan ni, maka keruntuhan Perikatan Nasional ni mungkin setara dengan keruntuhan PH. Dan itu adalah dari segi faktor kejatuhan. Dan saya serahkan kepada Nik Suria untuk membuat kesimpulan. Okay, terima kasih. Okay, berdasarkan kesimpulan, harapan besar rakyat Malaysia telah dibuktikan pada keputusan PRU14 apabila tampuk pemerintahan negara beralih daripada kerajaan BN kepada kerajaan PH. Namun rakyat mengharapkan satu tadbir urus negara yang lebih telus dan bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan rakyat dengan lebih baik lagi. Namun begitu, hanya 22 bulan sahaja mereka dapat bertahan. Kerajaan era Malaysia Baru gagal untuk meneruskan kepimpinan dan kestabilan politik yang kukuh untuk negara. Kerajaan PH perlu sedar bahawa kuasa yang dimiliki adalah atas mandat rakyat yang boleh dilucutkan sekiranya terbukti kerajaan telah gagal dan mengecewakan rakyat. Harapan rakyat Malaysia untuk menyaksikan Malaysia melangkah maju ke hadapan dengan adanya tampuk pemerintahan Malaysia Baru. Kejatuhan kerajaan PH merupakan kelemahan dan kegagalan parti itu sendiri apabila mereka tidak mampu untuk membawa harapan rakyat yang menggunung di samping tidak mampu untuk mengotakkan janji yang disenaraikan dalam manifesto mereka sendiri. Tambahan lagi, pemerintahan kerajaan PH yang dianggap gagal itu masih mengamalkan amalan yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Seharusnya apabila satu parti itu dipilih oleh rakyat berdasarkan amalan demokrasi yang adil dan saksama, ia seharusnya dijadikan platform untuk mengekalkan sokongan rakyat dalam pilihan raya akan datang, dan mereka haruslah mentadbir urus negara dengan lebih baik, telus dan berintegriti agar negara yang dicintai ini akan dapat terus melangkah maju ke hadapan melalui kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.